untuk soalan yang lucu tapi boleh mengelirukan, iaitu Nabi SAW dulu solat ikut mazhab mana? Jawapannya, Nabi SAW solat ikut wahyu. Dan bila kita berusaha untuk solat ikut Nabi, maka ketika itulah berlakunya mazhab. Jadi boleh jadi berbeza yang sahabat lihat, maka berbeza riwayat mereka dan juga berbeza kefahaman orang yang mendengar riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada para alim ulama, asatizah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi, ahli jawatan kuasa, dan sekalian jemaah yang hadir dalam kuliah Maghrib khas pada malam ini, anjuran Surau Ar-Rahmah Seksyen 8 Shah Alam, yang memfokuskan pada satu tajuk yang bagi saya sangat menarik, iaitu adakah ikut mazhab satu kesesatan. Bila ditimbulkan tajuk ini, bererti tentulah sudah ada dalam pemikiran setidak-tidaknya sebahagian dari ahli masyarakat, apa hukum ikut mazhab ni? Boleh ke tak boleh? Selari ke dengan ajaran Quran dan Sunnah? Inikah tuntutan agama? Inikah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini satu tajuk yang bagi saya sangat baik. Jadi sebelum kita menjawab adakah ikut mazhab itu satu kesesatan atau tidak, kita kena faham dahulu apakah mazhab. Kesesatan kita dah jelas, basically satu keadaan yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar lain, yang dipegang tu lain. Itu satu bentuk kesesatan. Jadi untuk kita mengatakan adakah ikut mazhab itu satu kesesatan atau tidak, hendaklah kita terlebih dahulu faham apakah yang dimaksudkan dengan mazhab. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum tentang satu perkara hanya cabang daripada kita memahami atau menggambarkan apakah perkara tersebut. Jadi mazhab, kalau kita lihat dari segi bahasa, ia datang daripada perkataan bahasa Arab dhahaba yadhhabu, yang bererti pergi. Misalnya dhahaba Umaru ilal madrasati, Umar pergi ke sekolah. Dhahaba artinya pergi. Bila ditambah huruf mim, maka ia bertukar fungsi menjadi ismu makan, menjadi nama tempat. Kalau zahaba yazhabu pergi, maka mazhab tempat pergi. Kadang gitu saja bahasa Arab ni. Ta'ima yat'amu makan, mat'am tempat makan. Rasala yaksilu basuh, marsal tempat basuh. Tambah huruf mim saja. Tetapi dalam konteks ini yang kita bincangkan pada malam ini, kita kena ingat bahawa zahaba yazhabu juga boleh membawa makna berpandangan. Bukan makna pergi saja. Boleh juga bermakna berpandangan atau berpendapat. Mungkin kita jumpa dalam kitab-kitab bahasa Arab disebut zahaba al-Imam Abu Hanifah ila kaza wa kaza. Imam Abu Hanifah berpandangan begini-begini. Wa dhahaba Imamun Syafi'i ila kaza wa kaza. Sementara imam kita Syafi'i berpendapat begini. Jadi
dalam konteks inilah mazhab itu dimaknakan di sini, iaitu dengan erti kata pandangan, pendapat, ya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita katakan opinion ataupun school of thought, ya, itu adalah mazhab yang dimaksudkan di sini. Jadi bila kita ikut sesuatu pendapat, bila kita subscribe kepada sesuatu school of thought, adakah perbuatan kita itu merupakan satu kesesatan atau bagaimana? Itu persoalan pada malam ini. Pertama kita kena jawab dahulu, kenapa kita ikut mazhab? Ikut mazhab ni sesat ke tidak? First of all, why? In the first place, kenapa kita ikut mazhab? Kerana yang kita faham, kita diperintah supaya ikut Quran dan Sunnah. Yang jadi ikut mazhab ni kenapa? Jawapan, sebagaimana yang akan diperincikan selepas ini, sebab kenapa kita bermazhab adalah kerana kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Itu punca jadi mazhab. Kalau kita tidak berpegang dengan Quran dan Sunnah, tak perlu bermazhab. Tetapi oleh kerana kita itu berpegang dengan Quran dan Sunnah, maka kita jadi ikut mazhab. Jadi timbul persoalan, macam mana tu? Macam mana pula ikut Quran dan Sunnah jadi ikut mazhab? Kerana bila-bila masa, ya, kita itu berpegang dengan Quran dan Sunnah, khususnya kepada alim ulama' lah, ya. Kerana yang ada kepakaran untuk menggali kefahaman daripada Quran dan Sunnah adalah ulama'. Bila ulama' itu berpegang dengan Quran dan Sunnah, maka akan berlakulah salah satu dari dua natijah. Ini satu perkara yang disepakati oleh orang Islam. Pegangan kita, punca yang utama sekali, sumber yang asasi adalah Quran dan Sunnah. Ini sepakat. Dia mazhab apapun, insya-Allah, ya, dia tidak pertikaikan ini. Maka apabila ulama berpegang dengan Quran dan Sunnah, akan berlaku sama ada mazhab atau ijma'. Jadi rupanya mazhab ini adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Produk satu lagi namanya ijma'. Nanti kita akan perincikan insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita ikut mazhab kerana konsep mazhab ini diiktiraf oleh Rasulullah SAW sendiri. Sebab ada orang kata, buat apa kita ikut mazhab? Zaman Nabi pun tak ada mazhab. Kalau yang dibayangkan mazhab di situ adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, memang betul lah belum ada lagi di zaman Nabi SAW. Ini mazhab-mazhab ini timbul kemudian. Tetapi sebagai satu konsep, sebagai satu kaedah di dalam memahami agama, itu telah wujud di zaman Nabi SAW dan bahkan diiktiraf, ya, oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kita perincikan. Kembali, ya. Soalan, kenapa bermazhab? Jawapan, kerana kita mengikut Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber wahyu yang menjadi sumber utama pegangan umat Islam. Berpegang kepada dua sumber utama inilah yang melahirkan pelbagai mazhab ini. Kerana natijah daripada berpegang daripada Quran dan Sunnah adalah salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dikenali sebagai ijma'. Kataan bahasa Arab, ajma'a yujmi'u ijma'an. Iaitu satu bentuk kesepakatan, ya, konsensus. Natijah yang kedua namanya adalah khilaf, ya, difference of opinion. Ada dispute. Yang ini kata begini, yang ini kata begitu. Ya. Kalau dalam mahkamah dia kata ada dissenting opinion. Ya. Kadang-kadang kan mahkamah tu dihakimi oleh 3 hakim atau 5 hakim. Maka ada kalanya by consensus. Semua hakim buat keputusan yang sama. Ada kalanya by majority. 3-2 misalnya. 3 hakim buat keputusan macam ni. Ada dissenting opinion. Itu namanya khilaf. Ya? Baik. Natijah yang pertama ini adalah ijma'. Iaitu berlaku apabila para ulama' merujuk pada Quran dan Sunnah. Setelah mereka merujuk kepada Quran dan Sunnah, semua ulama' sampai kepada kefahaman yang sama. Lalu mereka pun berfatwa dengan fatwa yang sama. Fatwa yang sama dan disepakati inilah dinamakan ijma'. Jelas, ya, saya rasa? Bila ulama' faham dengan satu kefahaman, keluarlah fatwa sama. Fatwa yang sama inilah namanya ijma'. Dan ijma' ini secara asasnya haram, ya, haram dilanggar. Mana ulama' dah sepakat kita nak buat macam lain, kerana berdasarkan pada ayat suci Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, inilah ayat menjadi dalil wajib ikut ijma'. Kenapa? Dalam ayat ini Allah Taala menjanjikan neraka Jahannam untuk dua perbuatan. Pertama, syiqaqur rasul, degil dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak nak ikut dakwah Nabi, dijanjikan dengan neraka Jahannam. Yang kedua, ittiba'u ghairi sabilil mu'minin, ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin, juga dijanjikan dengan neraka Jahannam. Adakah dijanjikan neraka Jahannam tu maknanya perbuatan tu wajib atau sunat atau makruh misalnya? Tidak. Bila dijanjikan neraka Jahannam berarti perbuatan itu haram. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ijma' ini adalah jalan orang mukmin. Bahkan jalan yang disepakati oleh ulama-ulama orang mukmin, maka ayat Quran tadi mengharamkan kita buat lain daripada kesepakatan ulama ini. Kemungkinan yang kedua selain daripada ijma' namanya khilaf. Khilaf adalah natijah yang kedua yang mungkin berlaku apabila para ulama merujuk kepada Quran dan Sunnah, iaitu setelah merujuk kepada Quran dan Sunnah, mereka sampai kepada kefahaman yang berbeza. Sama-sama rujuk Quran dan Sunnah, tapi ulama ni faham A, ulama satu orang lagi faham B, mungkin ada yang faham C. Ya. Maka apabila mereka sampai kepada kefahaman yang berbeza, natijahnya mereka berfatwa dengan fatwa yang berbeza. Maka fatwa yang berbeza inilah dinamakan mazhab. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan terangkan kenapa berlaku khilaf. Pertama, dalam memahami makna Al-Quran. Nah, tolak Quran tak ada, semua ikut Quran. Tapi ayat Quran ni makna apa? Nanti kita akan bawa satu contoh ya. Sama-sama rujuk ayat Quran, tapi faham lain-lain. Itu salah satu punca khilaf. Yang kedua, khilaf di dalam menerima dan berinteraksi dengan hadis. Kalau Quran tak ada timbul, ini ayat Quran ni sahih ke dhaif? Tak ada. Ayat Quran semua mutawatir, yakin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis kan ada ulama ni terima hadis ni bagus, sahih, perawinya bagus. Tapi ulama lain dia tengok hadis yang sama, tak, ni perawi ni ada masalah ni. Jadi terima tak terima hadis tu jadi punca khilaf. Belum lagi berinteraksi dengan hadis. Sama-sama terima hadis, tapi mengikut ulama ni, hadis ini bukan makna tak sah, makna tak sempurna. La solata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Tak ada sembahyang tu tak sempurna ke tak sah. Tu boleh jadi berbeza pandangan lagi. Kemudian khilaf di dalam memahami uslub Quran dan Sunnah ya. Adakah Quran ini membawa uslub yang ini atau uslub yang berbeza? Ini sama. Quran dan Sunnah dalam memahami uslub sama. Dalam menerima, Sunnah saja ada pertikaian. Itu pun kalau bukan hadis mutawatir. Kalau Quran memang tidak ada pertikaian. Ini ayat Quran ke bukan, tak ada. Kemudian, khilaf di dalam mengenal pasti hukum yang tiada nas. Kadang-kadang benda tu tak ada nas khusus. Apa hukum minum air ketum? Cari dalam Quran hadis, air ketum pun tak ada cerita. Kok ada orang salah faham, dia baca-baca wa in kuntum ni sat ni, wa in kuntum bukan air ketum bang, ini bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Tak ada ni dalam Quran hadis cerita tentang air ketum. Habis tak ada hukum lah minum air ketum, ada. Maka ulama kena kaji apa hukum dia. Yang kita sembahyang jarak-jarak itu hari, padahal Nabi suruh sembahyang rapat-rapat, tu tak ada hukum, pasti ada hukum dia. Maka ulama kena kaji dan seterusnya. Baik, contoh bagaimana dua kemungkinan ini boleh berlaku. Apa maksud dua kemungkinan? Ijma' dan khilaf. Ya? Khilaf itulah hasilnya mazhab. Misalnya, dalam kes perempuan yang diceraikan oleh suami, ya, kita semua tahu akan ada tempoh yang dikenali sebagai iddah. Tak boleh misalnya semalam suami dia ceraikan dia, hari ini nak kahwin dengan boyfriend lama misalnya. Dah lama boyfriend tunggu, dengar-dengar berita suami ceraikan, aku nak kahwin juga. Tak boleh. Lepas iddah boleh. Okey, persoalan. Lama mana iddah perempuan yang diceraikan oleh suami? Nak tahu hukum, rujuk pada sumber hukum, Quran dan Sunnah. Rupanya untuk isu ni, Quran dah jelas sebut. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah beredah diri mereka itu thalathata quru, selama 3 quru. Ini ayat
yang menjadi dalil kepada lama mana iddah perempuan yang dicerai oleh suami. Tiba-tiba dengan satu ayat berlaku dua-dua. Berlaku ijma', berlaku khilaf. Di mana ijma'? Oleh kerana kalimah salasah dalam ayat itu jelas dan tidak menanggung makna lain. Ya? Hanya ada satu makna sahaja. Iaitu salasah maknanya 3. Maka ulama' pun faham dengan makna itulah. Ulama' mana pun dia faham salasah makna 3. Lalu berkeluarlah fatwa 3 kali kuruk habis iddah. Tak ada ulama' yang kata 2 kali dah habis. Tak ada ulama' yang kata 4 kali baru habis. Tak ada. Semua sepakat untuk perempuan yang merdeka bukan hamba sahaya, maka iddahnya 3 kali kuruk. Ijma'. Tidak ada khilaf. Kalau ada orang nak kata 2 kuruk, haram. Nak kata 4 kuruk juga haram. Kerana melanggar ijma'. Baik. Timbul persoalan. Kuruk ni apa makna dia? Kuruk ni perkataan yang plural. Jamak. Kalau satu singular, kur'un. Apa makna kur'un? Kur'un ini adalah kalimah mushtarakah. Mushtarakah maknanya dikongsi makna. Kita ambil bahasa Melayu lah sebagai contoh. Kaki, apa makna kaki? Alah, anggota badan kita lah bahagian bawah ni. Iya ke? Kalau beli kain 4 kaki, itu juga makna dia. Kan dah lain makna dia. Dia ni kaki minum misalnya, kaki penipu, lain pula makna dia. Jadi kaki itu, dia mempunyai banyak makna. Ada kalanya makna yang metaphorical, ada kalanya makna yang actual, hakiki. Kan? Jadi, kalaulah makna actual tu banyak, dia akan panggil kalimah yang dikongsi makna. Mungkin oleh 2 makna, mungkin oleh 3 makna, mungkin oleh 10 makna. Ya. Kalimah istiwa dalam Al-Quran tu, lebih kurang dalam 14-15 makna. Jadi, persoalan, kuruk dalam ayat salah kata kuruk ini, manakah daripada 2 makna ini? Pertama, makna kuruk ataupun Qur'an adalah haid. Yang kedua, maknanya suci daripada haid. Makna perempuan tu, satu haid tu dipanggil kuruk. Ataupun, suci antara 2 haid tu juga dipanggil kuruk. Kadang bahasa Arab, dia perkataan yang sama, makna dia bertentangan. Macam maula. Apa makna maula? Tuan hamba tu dipanggil maula. Tapi, hamba juga dipanggil maula juga. Hamba yang dimerdekakan tu, maula juga. Jadi, mana satu? Maula tu makna tuan hamba yang memerdekakan ataupun hamba yang dimerdekakan. Dalam konteks itu. Sama di sini. Qur'an makna haid, ya juga. Qur'an makna suci daripada haid pun, ya juga. Maka timbullah persoalan dalam fikiran para ulama', mana satukah dari antara 2 makna ini yang dikendaki dalam ayat ini? 3 kali haid atau 3 kali suci. Maka untuk mengenal pasti terpaksalah ulama ijtihad. Fuqaha ni maknanya ahli fiqh, ahli hukum. Berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh nak kenal pasti makna yang dikendaki dalam ayat ini haid ataupun suci. Nak buat macam mana? Mereka merujuk kepada ayat-ayat Quran yang lain yang ada kaitan dengan isu ini. Kenapa? Kerana biasa ayat Quran itu saling tafsir menafsirkan. Ayat dalam surah ini ditafsirkan oleh ayat Quran lain dalam surah lain. Itu biasa berlaku. Maka terpaksa kaji. Yang kedua, para ulama terpaksa rujuk hadis-hadis Rasulullah SAW yang bersangkutan dengan isu ni. Ya? Kerana apa? Kerana salah satu daripada fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Salah satu, ya, bukan satu-satunya. Banyak lagi fungsi hadis. Tapi salah satunya menerangkan makna Al-Quran. Jadi, lain daripada ayat Quran, tengok hadis pula. Dan yang ketiga, ulama' terpaksa merujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kerana Quran adalah bahasa Arab. Mesti faham dengan kaedah bahasa Arab. Sebab tu kadang-kadang orang jadi keliru. Dia faham Quran dengan kaedah bahasa Melayu. Fa fi dzalika la ayatil liulil albab. Ni Melayu campur Arab. Ya. Dia kata itu menjadi petanda bagi orang yang mempunyai pintu. Sebab tengok cerita Ahmad Al-Bab, Al-Bab tu maknanya pintu. Padahal Al-Bab di situ bukannya bab di situ. Al-Bab di sini jamak kepada lub. Lub tu makna parti. Orang yang ada essence, orang yang ada otak. Ulul albab mana orang yang punya fikiran, bukan orang yang punya pintu. Masya-Allah, tabarakallah. Semua orang ada pintu.
Tapi tak semua orang ada akal yang bagus. Jadi kena faham dengan kaedah bahasa Arab. Kerana Quran dalam bahasa Arab. Natijah daripada melakukan perkara ini, maka Imam Abu Hanifah, ulama-ulama mazhab Hanafi memahami kuru itu maknanya haid. Keluarlah fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Kemudian para fuqaha yang mengikut kaedah Imam Syafi'i memahami kuru dengan makna suci daripada haid, bukan haid. Maka keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan ya. Sama-sama rujuk Al-Quran. Sama-sama rujuk ayat yang sama. Sama-sama cuba memahami perkataan yang sama. Masih berlaku 2 mazhab. Maka kalau orang kata tak payah ikut mazhab lah, ikut ada sunnah, betul-betul orang yang bercakap benda dia tak faham. Ni ikut ada sunnah lah yang jadi mazhab ni. Nah, baik. Perbezaan fatwa ini disebut khilaf, dan fatwa yang berbeza-beza inilah dipanggil mazhab. Macam mana kamu kata jadi satu benda sesat pula ikut mazhab? Tapi memang ada orang kata begitu. Ya, ada golongan yang ekstrim. Dulu di Negeri Sembilan ada, bahkan sampai sekarang ada, dipanggil madrasah ittiba'us sunnah. Nama bagus. Sekolah ikut sunnah. Wow, Masya Allah. Tapi kadang sunnah ni hanya jadi slogan saja. Ustaz sunnah, kampung sunnah, semua sunnah lah. Tapi benar-benar sunnah atau tidak, itu yang kita nak pastikan. Jadi, kalau betul-betul sunnah, dia tidak akan menolak mazhab dalam konteks yang betul. Mazhab dengan erti kata ikut Quran dan sunnah jadi khilaf, itu biasa. Baik. Contoh mazhab diiktiraf di zaman Rasulullah SAW. Mazhab di sini bukan makna mazhab ulama tertentu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, belum wujud lagi ya. Mazhab di sini maksudnya konsep dia. Konsep mempunyai pandangan yang berbeza dalam memahami hukum Nabi iktiraf. Misalnya, ya. Saya terus terjemah ya untuk jimatkan masa. Daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, 2 orang lelaki keluar dalam satu musafir, perjalanan safar, lalu datang waktu solat, masuk waktu solat, dan mereka tidak menjumpai air. Nak berwuduk tak ada air. Ketika itu telah ada ayat Quran yang mengatakan kalau tak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Hendaklah dia itu tayamum dengan debu yang suci atau tanah yang suci. Baik. Maka mereka pun beramallah dengan dalil. Dah Quran kata gitu. Tak ada air, tayamum. Dia tayamum. Kemudian kedua-duanya salat. Selepas itu, dah sambung balik perjalanan, mereka itu jumpa air. Dan waktu salat masih ada. Timbul question mark, persoalan. Ini nak kena ulang balik ke tidak? Kan tayamum ni sebagai ganti air. Tadi tak ada air, okeylah kita ganti dengan tayamum. Sekarang air dah ada. Waktu salat pun masih ada. Patut kita ulang ke tak perlu? Yang berlaku adalah khilaf. Satu orang mengulangi solat, maknanya dia ambil wuduk dan dia solat, seorang lagi fikir-fikir, aku dah solat, berapa nak solat lagi? Kan selesai. Kemudian kedua-duanya berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda kepada yang tidak ulang solat, solat sekali saja, Nabi kata apa? Asabtas sunnah wa ajza'taka solatuka. Makna kamu buat tu dah kena dengan sunnah dan solat kamu yang sekali tu dah cukup dah. Ada sebahagian umat Islam sekarang, dia punya attitude, kalau satu benda sunnah, automatik dia sangkakan satu lagi tu mesti bid'ah, sesat, masuk neraka. Contoh, ya, baca suratul Kahfi malam Jumaat, sunnah atau tidak? Ya sunnah, ada hadis. Maka dia assume, baca Yasin malam Jumaat itu bid'ah, sesat. Ini tak betul. Orang kematian ahli keluarga, kita buat makanan, hantar pada keluarga dia. Supaya ringankan beban dia. Tengah sedih, tengah penat dan sebagainya. Sunnah atau tidak? Sunnah. Nabi SAW pernah mencadangkan demikian. Tapi adakah bermakna oleh itu, kalau keluarga si mati secara sukarela, tidak dipaksa. Bukan guna duit haram, bukan guna duit anak yatim misalnya dan sebagainya. Ya? Menjamu orang makan sedekah bagi pihak semati, maka itu bid'ah. Tidak semestinya. Dia tidak ada talazum. Oleh kerana satu itu talazum maknanya kemestian. Tidak ada satu kemestian. Bila satu benda sunnah, maka yang satu lagi confirm bid'ah. Tidak begitu. Nabi SAW bersabda kepada yang salat satu kali, kamu buat kena dengan sunnah. Bagi dia tak kata kepada yang salat 2 kali, hang buat bid'ah. Orang sembahyang sekali, hang sembahyang 2 kali. Yang kedua tu bid'ah, sesat. Tak. Nabi kata apa? Lakal ajru marrataini. Bagi kamu yang sembahyang 2 kali, dapat pahala 2 kali.
Ini adalah satu pengiktirafan daripada Nabi SAW bahawa dalam keadaan dalil tidak jelas, maka perbezaan pandangan itu diterima. Sebab dalil tayamum jelas. Dalil kena ulang solat tak ada. Nabi SAW meraihkan khilaf ini. Meraihkan mazhab. Dalam kejadian yang lain, juga saya terjemah direct ya. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat pada hari peperangan Ahzab, ya, bila tentera bersekutu serang dan ahli Madinah gali parit, dikenali juga peperangan Khandaq. Ya. Setelah kalah tentera Ahzab dah lari, maka turun wahyu, dapat wahyu supaya menyerang Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah penduduk Madinah. Sepatutnya mereka bersatu dengan Nabi SAW melawan musuh. Tetapi mereka khianat. Ketika berlaku peperangan, mereka berpihak pada musuh. Ini kalau dalam istilah moden dipanggil treason. Treason dalam kebanyakan negara hukuman mati. Ya, dekat Malaysia dia tidak ada istilah treason. Dia panggil waging war against Yang di-Pertuan Agong. Dulu Al-Ma'unah pernah kena cas di bawah ini dan ada yang dijatuhkan hukuman mati. Jadi, treason yang berlaku pada ketika itu adalah diperintahkan supaya Nabi SAW menyerang Yahudi Bani Quraizah. Lalu Nabi SAW bersabda. Kita kata, jom kita ikut hadis. Betul, ikut hadis. Tapi kefahaman terhadap hadis boleh berbeza. Ini sahabat Nabi. Dengar sendiri dengan telinga mereka hadis Nabi. Bukan daripada An-Rawin, bukan. Direct daripada Nabi SAW, mereka mendengar Nabi bersabda, La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jelas tak? Jelas. Jangan sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tiba-tiba dalam perjalanan masuk waktu asar. Lalu sebahagian kata, kami tak akan solat sehinggalah kami sampai di sana nanti. Dan sebahagian yang berkata, tak, kami pasti nak kena solat. Nabi bukan maksud jangan solat. Jadi mereka solat. Kan berlaku khilaf. Padahal sama-sama dengan hadis Nabi. Bayangkan sahabat ulama yang datang kemudian, yang inilah hadis ni dhaif, inilah hadis ni sahih, lagilah berlaku mazhab. Ini sama-sama dengar dengan telinga mereka hadis Nabi SAW, masih berlaku khilaf. Kenapa jadi khilaf? Yang tak nak solat tu, nak solat di kampung Bani Quraizah, diambil secara literal. Yang solat dahulu diambil secara purposif. Maknanya apa tujuan Nabi kata tu? Tujuan Nabi kata maksudnya supaya kita tu bersegera. Kira-kira asar dah sampai di sana. Itu maksud Nabi. Kadang-kadang kita pun plan macam tu. Kita bertolak daripada KL nak ke Al-Ustaz. Nanti kita semayang asar, kita kata di Kuala Kangsar. Daripada perjalanan KL ke Al-Ustaz, semayang asar di Kuala Kangsar. Tengok-tengok di Rawang pun dah start jam. Ya, kalau nak semayang asar di Kuala Kangsar, itu namanya maghrib. Lalu kita semayanglah dulu. Habis tadi kata nak semayang di Kuala Kangsar, itu planning. Itu maksudnya kita nak cepat. Jadi sebagian sahabat faham begitu. Dia kata bukan Nabi SAW maksud jangan solat. Kan ada ayat Quran, innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang mukmin merupakan kewajipan yang berwaktu. Jadi sahabat yang sembahyang dulu tu ada dalil. Yang menarik apa? Fazukira zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutkan kisah tersebut, orang cerita pada Nabi, sebahagian sahabat sembahyang, sebahagian tak sembahyang. Sembahyang di kampung Bani Quraizah, waktu dah habis. Ya, sampai berita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'annif wahidan minhum, bagi dia tidak memarahi salah seorang pun daripada kedua-dua kumpulan tadi. Dua-dua pun Nabi biarkan. Ini maknanya pengiktirafan daripada Nabi SAW tentang wujudnya pendapat yang berbeza. Inilah namanya madhab. Jadi adakah kita ni lebih sayangkan agama daripada Nabi sehingga kita nak larang orang bermazhab, sedangkan Nabi SAW sendiri membenarkan sahabat berbeza pandangan? Baik. Antara soalan lucu. Nak buka pada soalan ke lepas ni? Kita memadai dengan soalan lucu ni. Lepas azan isyak akan sambung lagi atau stop terus? Sambung lagi. Kalau sambung lagi mungkin kita boleh buka pada soalan lah. Kalau saya mampu jawab. Kalau saya tak mampu jawab, Wallahu a'lam, saya minta tangguh dulu. Baik, tapi ada soalan-soalan lucu namun boleh mengelirukan. Antaranya apa? Ada orang tanya, Nabi dulu solat ikut mazhab mana? Dan ni kita ada semayang ikut mazhab Syafi'i, ada kawan Bangladesh, Pakistan ikut Hanafi, ada daripada Morocco yang tegak, ya Allah Akbar, orang sini dia tegak macam itu ikut Maliki. Ya, ada pula yang Hambali.
Habis Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Ini soalan ni saya kata boleh mengelirukan setengah orang. Dia dengar macam tu, sungguh juga noh. Kita duk ikut Syafi'i, Hanafi, Beria ni, Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Tapi saya kata lucu. Kenapa lucu? Kerana soalan ni tak perlu. Nabi SAW solat ikut wahyu. Ikut sebagaimana yang diwahyukan kepada baginda. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tu bercakap pun ikut wahyu. Takkanlah solat ikut suka hati. Pastilah baginda solat ikut wahyu. Tak ada kena-mengena dengan kita solat bermazhab. Nabi solat ikut wahyu. Kita solat ikut siapa? Ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Tang hadis inilah kadang-kadang sebahagian orang dia tak perasan realiti. Maka dia rasa dia sembahyang tu dia lah yang solat sifat Nabi yang sahih. Ya Allahu Akbar. Wah, aku je yang sahih. Kawan yang macam ni dia tak sahih. Ya. Betul ke? Bila tahiyat akhir tu yang gerak-gerak jari tu, aku je yang sahih. Yang asyhadu alla ilaha illallah, itu style lama. Tak sahih tu. Itu ngaji dengan tok guru kampung mayang macam tu. Yang sahih macam ni, bergerak laju-laju macam ni. Betul ke? Betul lah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Semangat dia bagus. Maka kita kena bagi dia itu berpijak pada realiti. Pelan-pelan tepuk belakang dia, minta maaf abang nak tanya sikit. Abang bila lihat Nabi solat? Minggu lepas ke tahun lepas? Ya, abang solat begini tu, abang lihat Nabi solat macam tu bila? Pasti dia akan kata, tak adalah sampai macam tu. Aku pergi kursus. Tahu? Kursus sifat solat Nabi yang sahih. Tu aku tahu Nabi solat lagu tu. Oh, macam tu. Kita serupalah. Kami solat macam kami solat. Sebab tok guru kami ajar, macam itulah cara Nabi solat. Jadi kamu solat macam tu, kami solat macam ini. Sebenarnya masing-masing tak lihat Nabi solat. Masing-masing hanya ikut tok guru dia. Yang penting, tok guru dia ambil daripada mana? Sebab tok guru dia pun pasti tak lihat Nabi solat. Ambil pada guru juga. Maka di situlah pentingnya sanad. Yang kita solat mazhab Syafi'i confirm bersambung tak sanad itu dengan guru kita daripada guru kepada guru kepada guru sampai pada murid Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i kepada guru Imam Syafi'i kepada sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi inilah yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Tapi kalau yang setakat sifat solat Nabi sahih, cek sampai ke Al-Albani misalnya. Al-Albani, sanad solat dia tak bersambung. Itu tafsir dia sendiri. Dia baca hadis, dia tafsir sendiri. Kalau kamu selesa bahawa 1400 tahun umat Islam sembahyang tak ikut solat sifat Nabi yang sahih, datang Syekh Albani, barulah Syekh Albani faham sifat solat Nabi yang sahih itu macam mana, silakanlah. Tapi kalau kita cerdik sedikit, kita fikir-fikir, 1400 tahun orang tak tahu solat sahih, ya tak mungkin. Habis kenapa beza-beza? Kerana riwayat boleh berbeza. Penerimaan hadis satu berbeza. Tafsiran hadis lagi berbeza. Macam sapu kepala. Sapu seluruh kepala ke sapu sebahagian kepala? Mazhab Syafi'i kata, wamsahu bi ru'usikum, ba tu litab'in, untuk sebahagian. Sebahagian cukuplah. Mazhab Hanafi kata dalam hadis Nabi sapu 1/3 atau 1/4. So kenalah sapu sikit. Mazhab Maliki kata ba tu ba zaidah, tak ada makna. Wamsahu bi ru'usikum makna wamsahu ru'usakum, sapu semua. Itu baru ayat Quran. Tak ada khilaf, dhaif sahih, tak ada, memang ayat Quran. Pun masih berbeza, apalagi hadis. Maka insya-Allah selagi mana sanad bersambung, yang sanad bersambung tinggal 4 sekarang ni. Yang lain pupus. Iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang bersambung sanad itu insya-Allah walaupun ada sikit sebanyak berbeza, itu sifat solat Nabi. Tak mustahil Nabi solat berbeza pada masa yang berbeza. Turun lutut dulu ke tangan dulu? Tak mustahil Nabi buat dua-dua. Dalam keadaan tertentu Nabi turun lutut dulu. Maka yang turun lutut dulu pun sunnah. Ada masa-masa Nabi SAW turun tangan dulu. InsyaAllah turun tangan dulu pun sunnah. Yang bid'ah kalau turun kepala dulu. Itu na'udzubillah min zalik. Masuk ICU barangkali. Wa'iyahzubillah. Kesimpulannya, untuk soalan yang lucu tapi boleh mengelirukan, iaitu Nabi SAW dulu solat ikut mazhab mana? Jawapannya, Nabi SAW solat ikut wahyu. Dan bila kita berusaha untuk solat ikut Nabi, maka ketika itulah berlakunya mazhab. Kerana para ulama mereka mengaji dengan guru yang berbeza satu, ya. Sahabat ni mengajar kepada orang ini, sahabat ni mengajar pada orang lain. Jadi boleh jadi berbeza yang sahabat lihat, maka berbeza riwayat mereka dan juga berbeza kefahaman
orang yang mendengar riwayat. Soalan lucu dan bergelukan yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam nanti turun ke dunia ikut mazhab mana? Kita nampak macam futuristik. Yang tadi tu ke belakang. Nabi SAW ikut mazhab mana? Historical. Yang ini futuristik. Nabi Isa alaihissalam nanti turun mazhab mana? Jadi orang yang jenis mudah confuse. Dia confuse tu betul juga no? Kita lah ni duk mengaji mazhab Syafi'i lah, Maliki lah, Hanafi ni khilaf macam ni, khilaf macam ni. Agak-agak Nabi Isa alaihissalam turun lagi dia, Nabi Isa ikut mazhab mana? Dia jadi confuse. Padahal tak perlu tanya pun soalan ni. Ini namanya tahsilul hasil. Dia menghasilkan natijah yang dah sedia ada. Yang pasti kita diberitahu bahawa Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, baginda akan memerintah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pasti kerana diberitahu demikian. Bukan Nabi Isa bawa syariat baru atau Nabi Isa memerintah ikut syariat Nabi Musa misalnya, tak. Memerintah ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan, kita sekarang diperintah untuk ikut syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad, sama kan? Syariat Nabi Muhammad SAW. Habis kita nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, nak kena tunggu Nabi Isa turun dulu kah? Saya kalau buat doa kunut subuh ni, saya ingat tunggu Nabi Isa turun lagi, saya nak tengok Nabi Isa semayang, dia baca kunut tak? Kalau Nabi Isa baca kunut subuh, saya mau baca kunut. Tapi kalau Nabi Isa pun tak baca kunut, saya pun tak mau baca. Tu bila tu nak turun Nabi Isa AS hantar kan? Hang hidup lagi kata yang tu? Hang bukan nak beramal lani kah? Padahal untuk kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, berpegang pada ijma', menggunakan qiyas, ambil kira masalih mursalah, ambil kira saddu zara'i', ambil kira uruf dan sebagainya, tak kurang daripada 12-13 sumber hukum yang ulama rujuk bila nak kenal pasti hukum. Paling tidak yang utama Quran dan Sunnah. Ikut keadaan Sunnah inilah yang jadi mazhab. Habis kenapa ada yang baca kunut, tak ada baca kunut, Ustaz? Sebab dalil tu berbeza-beza. Ada dalil yang difahami Nabi SAW baca kunut sebulan. Lepas tu Nabi SAW tinggalkan. Lepas baca sebulan, Nabi tinggalkan. Ada pun untuk kunut subuh, tak putus-putus bagi dia berkunut sehinggalah baginda meninggal dunia. Itu kan jelas. Mana kunut yang baginda tinggal tu bukan kunut subuh. Itu kunut nazilah. Ada orang mengatakan ini tak kuat sangat. Ada riwayat lebih kuat lagi. Jadi itu yang jadi khilaf. Jadi saya kenal satu orang mu'allaf lah, tapi sebenarnya dah lama juga masuk Islam, Brother Lim Choi Sun. Dia kata dia dulu 10 tahun baru dia faham baca kunut subuh ni khilaf. Sebab masa dia mula masuk Islam, diajar oleh perkim dan sebagainya, cara sembahyang, akidah dan sebagainya. Jadi antara cara sembahyang, kalau sembahyang subuh baca kunut. Datang orang lain kata tak, baca kunut tu bid'ah. Jadi dia pegang baca kunut bid'ah. Lepas tu dia mula mengaji dengan satu orang yang mengajar usul fiqh, maqasid syariah, Syekh Nuruddin Lemu nama. Barulah dia faham baca kunut subuh ni ulama khilaf. Ada yang kata sunat, yang ikut sila baca dapat pahala. Ada yang kata tak sunat, yang ikut mazhab tu tak payah bacalah, dah tak sunat. Tak payah bergaduh, tak payah berbalah. Inilah maknanya bila khilaf berlapang dada. Bukan bila hang kata tak sunat, hang bid'ahkan orang tu berlapang dada. Kan? Itu biasa orang kata berlapang otak. Otak tu tak ada buh dalam kepala. Jadi lapang dalam kepala, tak ada otak. Jadi ini soalan lucu, tapi walaupun lucu, dia boleh mengelirukan. Elok jangan tanyalah. Tambah kalau kita itu sahibul fadilah, apatah lagi sahibul samahah, jangan tanya soalan macam ini. Ini soalan-soalan membingungkan masyarakat awam, dalam keadaan tak perlu pun tanya soalan sebegini. Soalannya ini mungkin perlu tanya. Kenapa 4 mazhab je? Adakah kita ni ta'assub? Saya nak ikut 4 mazhab je, tak boleh lah ikut mazhab lain. Saya nak ikut mazhab Daud Zahiri. Saya nak ikut mazhab Sufyan As-Sauri. Bahkan saya nak ikut mazhab Ibn Abbas, sahabat Nabi lagi hebat. Banding dengan Imam Syafi'i, saya lebih selesa ikut mazhab Ibn Abbas, dia kata. Mazhab apa pun, kamu tak jumpa dengan pengasas mazhab. Itu kamu kena insaf dahulu. Kamu nak ikut mazhab Ibn Abbas. Ibn Abbas turun ilmu pada kamu ke pada imam-imam mazhab ni? Ibn Umar mengajar kamu ke mengajar tok guru pada imam mazhab? Dia kamu kena faham dahulu. Maka mazhab mana pun yang kamu nak ikuti, sebenarnya kamu kena pastikan itu tidak putus daripada Rasulullah SAW. Itu paling penting. Sebab agama kita ambil daripada
Nabi. Walaupun dahulu ada banyak mazhab, misalnya mazhab Imam Al-Laits, Imam Asy-Sya'bi, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Al-Laits lebih faqih, lebih pandai hukum daripada Imam Malik. Itu penilaian Imam Syafi'i, sebab beliau berguru dengan dua-dua. Bahkan ramai lagi guru Imam Syafi'i. Tapi mana mazhab Imam Al-Laits sekarang? Jawabnya, pupus. Murid-murid tidak menyampaikan, tidak mengembangkan. Guru alim, tapi bila murid tidak mengembangkan, maka pupus. Yang kekal sampai sekarang hanyalah 4 mazhab ini. Yang lain itu pupus. Bila pupus, mana kita tak pasti. Dikatakan ini mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas. Boleh jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas telah tarik balik fatwa dia. Siapa tahu? Sebab anak murid tak menyampaikan secara bersambung. Inilah 4 mazhab ni menyampaikan ilmu sahabat sebenarnya. Ilmu Ibn Abbas 4 mazhab ni sampaikan. Ilmu Ibn Mas'ud 4 mazhab ni yang sampaikan. Jadi lain pada 4 mazhab bila pupus, tak selamat untuk kita ikut sesuatu yang tak bersambung. Hadis Nabi pun kita kata, oh ini tak bersambung sanad, ini dhaif, ini dan sebagainya. Padahal hadis Nabi. Tapi oleh kerana kecacatan pada silsilah sambungan tu dinilai dhaif. Apatah lagi sekadar mazhab, hanya ambil 1-2 fatwa, tak tahu kaedah dia. Kadang-kadang ulama berfatwa, tapi itu adalah exception. Pengecualian kepada kaedah umum. Kita tak tahu dia itu exception. Maka sebab itulah ulama melarang berpegang dengan sesuatu fatwa luar daripada mazhab yang 4. Bukan kerana ta'assub, tapi kerana luar pada mazhab yang 4, sanad tidak lagi bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendakwa haram bermazhab. Sebab dia kata Nabi suruh kita ikut Quran dan Sunnah. Tiba-tiba kita pergi ikut mazhab. Haram. Ini kita dah jawab tadi bahawa macam mana boleh haram sedangkan mazhab itu produk daripada ikut Quran dan Sunnah. Satu lagi produk namanya ijma'. Kalau beza pandangan namanya mazhab. Tak mungkin haram. Nabi pun iktiraf. Yang kedua dia kata tak perlu bermazhab. Kerana sudah ada Quran dan Sunnah. Kita dah terangkan juga tadi. Mazhab itu hasil daripada Quran dan Sunnah. Yang ketiga ni yang kadang orang terjerumus. Dia kata apa? Kita bermazhab bang. Bukan kita tak bermazhab. Tapi kita tak terikat. Mana mazhab yang kita lihat dalilnya kuat, hampir dengan Quran dan Sunnah, yang itu yang kita pegang. Jadi ada kali kita ikut mazhab Syafi'i sebab dalil dia kuat. Ada kali kita ikut Hanafi sebab dalil dia kuat. So yang ni seminta selalu nampak, wah yang ni ideal, yang ni bagus sebab dia tak ta'assub. Betul ke? Orang ini sebenarnya dia ta'assub pada pandangan dia sendiri. Kerana dia yang menilai mana pandangan yang kuat. Makna ilmu dia tu sekurang-kurangnya setara dengan imam-imam mazhab. Bila kita cek, fa'il maf'ul pun belum tahu beza lagi. Marfu' mansub pun tak tahu nak letak di mana. Apatah lagi usul fiqh. Apatah lagi syarat qiyas. Apatah lagi masalikul illah. Tak tahu. Tapi rasa-rasa macam dah boleh menilai mazhab mana yang rajih. Saya cenderung mazhab ni kuat. Hang cenderung pasal apa? Siapa yang bagi hang cenderung? Ni mujtahid tarjih atau belum? Jadi maknanya perasaan. Kalau sebut lagi sikit namanya perasaan. Jadi secara ringkasnya ini sahaja pilihan dalam bermazhab. Kalau orang tu kata dia tak ada mazhab, tak mungkin. Salah satu saja. Pilihan yang pertama, kita sebenarnya beramal ikut mazhab guru kita, ustaz kita yang mengajar begitu, yang mana guru ambil daripada guru, bersambung-sambung kepada murid imam mazhab, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru imam mazhab, sampai kepada tabi'in atau sahabat, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan pertama untuk bermazhab. Secara realiti tinggal 4 mazhab yang ada karakter macam ini. Pilihan yang kedua, saya ustaz bukan tak nak ikut mazhab, tapi tengoklah Imam Syafi'i pun tak ada PhD kan. Saya ni macam lebih selesa lah kalau orang ada PhD tu macam confident tu lebih sikit lah. Masya Allah. Dia tak tahulah kalau Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, yang PhD tu akan menuntut dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akan jadi supervisor. Kalau tu pun kalau layak. Kan tak layak nak jadi supervisor Imam Syafi'i. Jauh sangat levelnya. Tapi tak apalah Dia kata saya lebih selesa dengan ikut pensyarah saya. Sebab pensyarah saya kata ni hadis ni Imam Syafi'i tak tahu. Terima kasihlah pada pensyarah saya. Muncullah ada pensyarah saya. Imam Syafi'i tak tahu hadis ni. Misalnya begitu. Maka dia sedang ikut mazhab pensyarah dia. Bukan tak bermazhab. Sebab apa yang pensyarah dia kata kuat, dia ikut. Tak Ustaz. Saya bukan jenis macam tu. Saya jenis tak ta'assub punya orang. Yang mazhab-mazhab kalau betul saya ikut. Yang pensyarah saya sendiri pun walaupun dia ada PhD, tapi kalau saya lihat dalil dia tak kuat, saya tak ikut. Masya Allah.
Jadi hang ni mazhab hang sendirilah. Tak ni yang paling bahaya sekali. Ya, sekurang-kurangnya pensyarah kamu tu ada juga 4-5 tahun dia mengaji agama, buat research, buat tesis ya. So, ada supervisor musyrif dia bimbing sekurang-kurangnya. Walaupun belum level imam mazhab. Yang kamu ni baru surah 7 kali. Khusus sifat solat sahih 2 kali. Khusus takhrij hadis 3 kali. Dah kira-kira boleh tarjih dah mazhab mana yang kuat. Ini dibimbangi dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ajrukum alal fatwa awil futya ajrukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa di kalangan kamu, itu orang paling berani untuk masuk neraka jahannam. Beranilah. Bahasa Arab tak tahu, ya, atas bawah tak faham. Nah, itu akhirnya dia berfatwa ini sangat risiko tinggi. Jadi pilihlah pilihan yang selamat. Kita cadangkan, kita tu pilih satu mazhab yang kita betul-betul mengaji dan kita beramal. Insya-Allah ya Allah terima. Sebab yang mustahid itu pun iza istahada fa asaba falahu ajrani. Dia pun dapat 2 pahala kalau betul. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau mujtahid salah pun dia masih dapat 1 pahala. Kita yang tak layak berijtihad, ikut mana-mana pun insya-Allah tidak berdosa. Yang berdosa kalau kita memandai-mandai membuat mazhab sendiri tanpa ada ilmu yang sepatutnya. Begitu. Beza ya orang dahulu dengan orang sekarang. Orang dahulu ada yang Allah kurniakan kepada dia ketajaman akal dan keluasan fikiran. Dia boleh master 4 mazhab. 4 mazhab tu dia mahir. Tapi akhirnya dia beramal dengan satu mazhab. Beza dengan kita. Kita mazhab kita boleh tangpukang, tapi berangan nak amal 4 mazhab. Itu terbalik betul. Na'udzubillah min zalik. Jadi setakat itu yang mampu saya sampaikan berkaitan dengan tajuk adakah ikut mazhab itu satu kesesatan. Jawab dia, kalau ikut mazhab yang bersambung sanad daripada para ulama yang mujtahidin, itu tidak sesat. Tapi kalau ikut mazhab sendiri atau mazhab orang yang belum layak untuk berijtihad, risiko sesat itu memang sangat-sangat tinggi ya. Wal iyazubillah. Jadi boleh saya tutup atau kita buka pada soalan? Sila. Baik. Soalan yang ditanyakan, adakah Syiah itu sebahagian dari mazhab? Ya. Kalau kita lihat perbezaan antara kita dengan Syiah, dia bukan perbezaan pada furuk sahaja. Furuk makna cabang. Ya, hukum hakam macam kita kata tadilah ya. Kita dengan Hanafi beza. Hanafi kata tak sunat baca kunut, kita kata sunat. Syafi'i kata sunat. Itu perbezaan pada cabang. Maka itu kita kata tak apa, kita berlapang dada dengan mazhab. Mereka tak payah marah kita baca kunut, kita pun tak payah marah mereka tak baca kunut. Tapi Syiah beza mereka dengan kita pada usul. Pada perkara yang membabitkan akidah. Pada furuk pun ada beza. Pada fiqh Syiah pun ada beza dengan fiqh kita. Ada sama. Yang bahaya adalah beza pada akidah. Jadi Syiah ni asalnya, dia makna Syiah tu adalah penyokong. Syiah Ali, penyokong Sayyidina Ali. Jadi sokong Sayyidina Ali asalnya tak salah. Mereka sokong Sayyidina Ali jadi khalifah. Baguslah. Sayyidina Ali kan sahabat Nabi, sepupu Nabi, alim, berani. Sokong Sayyidina Ali jadi khalifah, tak salah. Tapi bila berlaku pertikaian antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, penyokong Sayyidina Ali ini sebahagian jadi ta'assub. Bila mereka ta'assub, mereka buat bid'ah dalam agama. Mereka kata sebenarnya hak khilafah itu untuk Sayyidina Ali. Siapa yang jadi khalifah lain pada Sayyidina Ali dah khianat pada Nabi. Maka sahabat-sahabat difasikkan, bahkan ada sahabat dikafirkan. Jadi lagi bid'ah. Oleh kerana ta'assub Sayyidina Ali, ada Syiah katakan sebenarnya Nabi SAW ini bawa kepada kufur ya. Nabi SAW tu jadi Nabi kerana Jibril tersilap beri wahyu. Allah suruh Jibril beri wahyu pada Sayyidina Ali. Jibril terberi wahyu pada Nabi SAW. Ini takkah hina Nabi? Seolah-olah Nabi tak layak jadi Nabi. Alangkan kita manusia pun tak tersilap watikah kan? PM kita tu memang dia nak dilantik oleh Agung, bukan dia tersilap. Sebenarnya nak lantik awal lain. Tersilap bagi Datuk Ismail Sabri. Mana ada macam tu, ya ilaha illallah. Ada pula Jibril boleh tersilap. Jadi sebab itu Syiah bukan kita kata Syiah dengan kita hanya beza mazhab, tidak. Ini namanya firqah. Sataftariqu ummati ila salah wa sab'ina firqah au millah. Akan berpecah umatku pada 73 pecahan kata Nabi SAW, kulluhum finnar. Semua itu akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Sebab itu kita kata bab dengan Syiah, walaupun kita tidak sampai mengkafirkan Syiah secara pukul rata, Syiah semua kafir tidak.
Ada Syiah yang boleh jadi kafir macam tadi, atau yang menolak Quran. Ada Syiah tolak Quran, dia kata Quran kita ni palsu. Ada Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali, itu memang kafir lah, dah jelas. Tapi secara umum kita kata Syiah kafir tidak. Tapi kalau sesat ya, maka yang itu kita tak mahu, kita kata belakang dada lah dengan Syiah. Tak, sama ada Syiah ikut kita atau kita tinggalkan dia. Tak ada kita belakang dada, tak ada. Sebab penyelewengan Syiah ini adalah pada perkara asas, perkara akidah, ya, perkara pokok, ya. Wallahu a'lam. Wahabi pula. Jadi, kalau jawab bab Syiah ni senang, kita ramai boleh faham. Kalau jawab Wahabi nanti ada yang kepanasan. Ustaz ni sikit-sikit kata Wahabi tak betul. Jadi Wahabi ni dia macam Syiah juga, dia adalah firqah, termasuk dalam firqah Khawarij, ya. Kalau saya cakap saja mungkin sembang kosong, tetapi saya boleh tunjukkan slide. Tapi memang saya faham, Wahabi ni tak ramai orang boleh terima kalau katakan Wahabi itu tak betul, sebab zahirnya nampak macam betul. Elok pula slide dia kat sini. Macam tahu-tahu. Slide ni banyak, 200 lebih, 250. Wahabi adalah Khawarij menurut mazhab yang 4. Ya, minta maaf ya kalau ada Wahabi kat sini, kita boleh bincang-bincang lagi lah, boleh mengopi, tak ada masalah. Sambil-sambil bincang. Jadi kalau Syiah, ramai yang tahu Syiah sesat, amal nikah mut'ah, ya, mengkafirkan sahabat Nabi, sembahyang pun dah lain, letak batu dan sebagainya. Tapi Wahabi kan nampak macam kita juga, Masya Allah tabarakallah. Bahkan dia mengajak kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dia mengatakan mengamal dengan hadis sahih. Okay. Berpegang dengan Sunnah tu sepakat sebenarnya. Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi tak ada beza. Cuma beza kita Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi adalah di sisi Wahabi berpegang dengan Sunnah tu termasuk tahrif, menyelewengkan tafsir kepada Quran dan Sunnah. Itu ciri Khawarij. Khawarij pegang Quran dan Sunnah. Dan hadis kata apa? Yaqra'unal Quran. Ciri Khawarij, mereka rajin baca Quran. Jadi kalau yang kata takkan Wahabi tak betul, Ustaz, dia sikit-sikit cakap qala Allah, sikit-sikit ayat Quran cair, Ustaz. Itu dah dalam hadis dah sebut. Ciri Khawarij bukan tak baca Quran, yaqra'unal Quran, mereka senantiasa baca Quran. Tapi la yujawizu hanajirahum, bacaan mereka itu tidak merangkaui kerongkongan mereka, yakni mereka baca tapi tak faham. Itu kata guru saya Kiai Idrus Ramli, boleh beli kalau mau. Dah karang 2 jilid kitab, satu-satu tebal macam ini. Tajuk dia simple, straight to the point. Wahabi gagal faham. Bukan dia tolak Quran hadis, dia pegang Quran hadis, dia gagal faham makna Quran dan hadis. Itu kena buat pembentangan lain lah. Kalau nak cerita Wahabi, paling minimum sejam. Itu pun masih bela lagi kalau yang dah minat Wahabi. Kalau yang belum minat, mungkin sejam tu dia dah faham. Baik, secara ringkas untuk menjawab soalan tadi, Wahabi seperti Syiah juga menyeleweng, tapi berbeza lah, penyelewengan itu berbeza. Mengikut mazhab yang 4 adalah Khawarij, ya. Ini yang mengikut mazhab Hanafi. Al-Imam Ibn Abidin dalam kitab Raddul Muhtar ala Duril Muhtar dengan jelas menyebut matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab. Ini satu perbincangan berkaitan dengan anak Abdul Wahhab, iaitu Khawarij pada zaman kita. Jadi antara yang dilakukan oleh Khawarij ini adalah mereka keluar dari Najd. Dalam hadis ada sebut, ya, fitnah yang timbul daripada Najd. Najd itu Riyadh sekarang, dah tukar nama jadi Riyadh. Kemudian mereka pernah menawan 2 tanah haram zaman Khalifah Utsmaniyah. Mereka membunuh orang yang pergi buat haji. Wa kanu yantahiluna mazhab al-Hanabilah, mereka menyamar mazhab Hambali. Jadi kalau ada Wahabi kat Malaysia kata kamilah Syafi'i yang tulen, tak heran, menyamar mazhab ni memang kerja dia. Kat sana dia menyamar Hambali, dekat tempat macam kita ni mungkin dia menyamar dialah Syafi'i yang sebenar. Kamu kata ikut Imam Syafi'i tapi buat tahlil arwah. Kami ni betul-betul ikut Imam Syafi'i, tahlil arwah tu haram. Mana fatwa Imam Syafi'i kata tahlil arwah haram? Oh tu maktam lain. Jadi hati-hati, ya. Saya laju-laju. Ini Hanafi. Maliki, Al-Imam Al-Alim Al-Lamah Al-Arif Billah Al-Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam Hasyiah ala Tafsir Jalalain menyebutkan ayat Al-Quran ini dikatakan turun menceritakan perihal orang Khawarij. Tengok, ciri dia apa? Alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitabi was sunnah. Khawarij dia tak tolak Quran hadis,
tapi dia menyelewengkan tafsir Quran dan hadis, wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum, dengan salah tafsir itu mereka menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka. Alhamdulillah di tanah air kita belum sampai ke peringkat itu lagi, tapi mengkafirkan dah berlaku. Yang terpengaruh dengan Wahabi, dia selamba kata orang tu kafir, orang ni kafir, dah berlaku. Tapi kalau di negara Arab, dia sudah pergi kepada istihlalud dam, dia bunuh. Sebab orang ni kafir, dia bom. Orang ni kafir, dia sembelih. Itu dah berlaku di negara Arab, wal-iazubillah. Wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyyah. Dan mereka ini satu puak di tanah Hijaz dinamakan Wahabi. Kan ada orang kata Wahabi ni mana ada, ini hanya momokan aja, ini hanya apa yang ada hanya wasabi, Wahabi tak ada. Ya, wasabi, Wahabi, kan jangan confuse. Jadi yang ini dibuang dalam cetakan baru, mereka tidak amanah. Mereka buang ayat yang jelas merujuk kepada mereka. Mazhab Syafi'i sama juga dalam Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi radil bi'in najdi alladhi adalla bihal awam. Ulama mazhab Syafi'i menamakan Muhammad bin Al-Hadi adalah ahli bid'ah. Dia, pengikut dia labelkan kita ahli bid'ah. Ustaz Angku ni dah dengar lah ceramah dia ahli bid'ah. Tapi ulama daripada awal melabelkan pengasas Wahabi sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Ni di sini saya pointkan kan. Kerana ada hadis yang banyak yang menerangkan tanda-tanda Khawarij yang jelas menunjukkan bahawa anak Abdul Wahab dan pengikutnya termasuk Khawarij. Seumpama mereka dari Najat, mereka dari timur, dan sedia maklum bahawa Najat adalah timur Madinah. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, kalaulah tidak kerana fajar itu datang daripada timur, nescaya saya tidak akan melihat kepada timur. Dan salah satu tanda golongan ini membotakkan kepala. Ini hanya berlaku kepada Wahabi. Firqah sesat lain, Mu'tazilah, Jahmiyah, Musyabbihah dan sebagainya, tak ada yang tanda dia mereka itu botak kepala. Yang ini dalam kitab mereka sendiri mereka catatkan. At-Tahliq, membotakkan kepala ini. Okey, terakhir iaitu mazhab Hambali, yang mereka mengaku Hambali sebenar tak terima. Hambali sebenar juga melabelkan Wahabi sebagai Khawarij. Minta maaf ya kawan-kawan Wahabi, jangan panas sangatlah. Ini data ilmiah saja. Boleh ribat dengan data yang lain ya. Iaitu dalam kitab Ar-Risalah Al-Musamah Birrihlah Al-Hijazah ini, simahum at-tahliq, sama macam mazhab Syafi'i tadi. Tanda golongan ini membotakkan kepala, yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awsan. Perangai mereka suka membunuh, memerangi orang Islam, tapi dengan orang kafir mereka biar. Okey, just untuk open mind ya. Semenjak daripada fahaman Wahabi berleluasa di tanah Hijaz, pernah tak negara tersebut berperang dengan Israel? Iraq pernah, Mesir pernah, Suria pernah, ya, Lebanon pernah. Namalah negara-negara lain, insya-Allah mereka pernah ada peperangan dengan negara ini. Tapi sejak daripada fahaman Wahabi bertapak di situ, negara ini tak pernah ada peperangan dengan Israel. Tapi kalau jadi launchpad menyerang Iraq, itu data sejarah. Kalau memerangi Yaman, itu sedang berlaku sekarang. Sedangkan orang di Yaman Muslim. Tidakkah sama macam hadis kata, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan? Maka daripada dahulu mazhab Hambali menilai Wahabi sebagai Khawarij. Saya mohon maaf setakat itu yang mampu saya jawab. Kalau nak faham lebih lanjut tentang Wahabi, apa isu tentang bid'ah dan sunnah, apa isu tentang berpegang dengan hadis sahih dan sebagainya, itu perlu pada pembentangan yang khusus untuk to be fair, to do justice to the topic. Wallahu a'lam. Boleh ya? Setakat itu. Syiah dah tanya, Wahabi dah tanya, nak apa lagi? Cukuplah kan? So ada ulama mengatakan ialah seolah dua belahan yang berbeza daripada najis unta yang sama. Ya. Kalau unta berak, ambil belah kanan Syiah, belah kiri Wahabi, dua-dua pun najis juga. Tapi kenajisan yang side yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Apabila ruh sudah sampai ke tenggorokan, الكل يقول لا اله الا الله. Orang akan mengatakan la ilaha illallah. لا فائده من ان لم يكن امن من قبل. Tapi tidak akan manfaat ucapan la ilaha illallah bila dia tidak beriman sebelumnya. او قبل ان تطلع الشمس من مغربها. Dan taubat itu diterima sebelum matahari terbit di barat.